Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung lagi pembelajaran kita. Kali ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-13, isu-isu dalam perkahwinan. Yang mana pada kali ini dalam video yang bahagian yang kedua ini kita akan bicarakan perkara-perkara yang berikut, iaitu mengetahui isu-isu yang berkait dengan perkahwinan, mempelajari hukum dan cabang dalam isu berkaitan perkahwinan, dan menjawab soalan kebat serta menjawab soalan di bahagian deskripsi nanti. Baik, kita teruskan kepada perbincangan kita. Isu perkahwinan ini yang pertama ialah iddah, rujuk, nusyuz, poligami, hadanah, anak angkat. Ini 6 perkara yang akan kita bincangkan pada kali ini. Terus, iddah. Apa dia iddah? Iddah maksudnya tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau kematian. Selepas dicerai, ditolak ataupun dibubarkan perkahwinan atau berlaku kematian, maka ada satu tempoh masa. Tempoh masa tu berbeza-beza, kita akan tengok nanti, dan hukum berada dalam tempoh iddah ini adalah dikira sebagai wajib. Kita lihat tempoh iddah. Tempoh iddah bagi perempuan yang ada haid, yang belum putus haid, iaitu dia bercerai ketika masih hidup. Iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali datang period, suci. 3 datang period, suci. Suci dari period tu, dimaksud 3 kali suci tu. Jadi 3 kali dikira sebagai tamatlah tempoh iddah itu. Kalau bercerai dia sudut mati, maknanya berpisahnya mereka kerana kematian suami, maka dia perlu beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan itu telah putus haid, orang tua dah putus haid, maka ataupun dia memang tak ada haid, kira bercerai hidup, maka 3 bulan hijrah. Dia bercerai ketika hidup, maka tempoh haidnya, tempoh iddahnya dikira 3 bulan, iaitu bulan hijrah. Kalau mati, 4 bulan 10 hari juga. Perempuan yang belum pernah disetubuhi, kahwin saja je, baru kahwin, belum sempat hidup bersama, suami meninggal dunia, maka perempuan ini tidak ada iddah. Tak ada iddah, maksudnya tak perlu nak tunggu. Kalau ada kebetulan ada lelaki lain nak dengan dia, boleh kahwin segera, tak perlu tunggu tempoh masa. Kalau diceraikan. Okey. Perempuan yang sedang hamil, tempoh iddahnya bila? Sehingga melahirkan anak. Sehingga melahirkan anak, maka tamatlah tempoh iddahnya itu. Larangan semasa iddah. Larangannya adalah dipinang oleh lelaki lain secara jelas atau kiasan bagi talak raj'i. Talak raj'i mana? Talak yang suami dia boleh rujuk bila-bila masa. Dalam tempoh iddah, maka tidak boleh dipinang oleh lelaki lain secara jelas atau secara kiasan. Maknanya kalau ada seorang lelaki kata dengan perempuan yang baru diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i, seorang tu kata, aku pinang kamu untuk jadi isteri aku, haram. Ataupun dia berkias sahaja, nanti tamat tempoh iddah mungkin adalah orang nak, dia kata. Dia tak cakap siapa-siapa. Dia cuma sebutkan secara begitu je. Maka ini dia panggil kiasan. Kiasan pun tak boleh. Okey. Yang kedua, dipinang oleh lelaki lain secara jelas sahaja bagi iddah kematian dan iddah talak bain. Bagi iddah kematian, orang yang kematian suami, mungkin ada lelaki yang minat dengan dia. Lelaki tu kata, jangan bimbang, janganlah menangis. Nanti rasanya lepas habis iddah tu mesti ada orang nak. Perempuan cantik macam kamu, takkan tak ada orang nak. Kalau tanya siapa dah? Tak tahulah siapa, tapi adalah tu. Tu dia panggil berkias, kiasan.
Jadi kalau dia kematian suami boleh dalam tempoh iddah, atau dia ditolak tolak bain. Tolak bain macam mana? Dia tak boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Kalau nak kena dengan akad yang baru, mahar yang baru, baru dia panggil, baru boleh kembali. Jadi tolak yang begitu maka dipanggil sebagai tolak bain. Tolak bain ini kuasa suami kepadanya telah habis. Kalau nanti lepas tamat tempoh iddah dia cakap dia tak nak dengan suami tu, suami tak dicakap apa dah. Kerana kuasa suami dah tak ada pada dia. Kalau tolak raj'i, kuasa suami masih ada. Bila-bila saja suami kata aku rujuk kepadamu semula, maka dia jadi isteri balik walaupun semalam dia telah diceraikan. Okey. Baik, lagi larangan semasa iddah keluar rumah yang disediakan oleh suami kecuali untuk keperluan yang dibenarkan syarak. Keluar nak pergi kenduri, keluar nak pergi jalan-jalan, tak boleh. Kerana apa? Kerana dia masih berada dalam iddah, dalam kuasa suami ni bagi dalam ketika mana berada dalam tempoh iddah tersebut. Okey. Baik. Berhias diri kecuali wanita yang dalam iddah raj'i. Dia tidak boleh berhias diri kecuali bagi wanita yang iddah raj'i. Mana? Iddah yang mana suaminya boleh rujuk bila-bila masa. Kenapa boleh berhias diri? Mana tahu suaminya tu terpikat semula, jatuh hati semula untuk nak balik dengan dia, maka dengan dia berhias tadi, suami yang baru ceraikan dia ataupun yang belum tamat tempoh iddah tadi mungkin akan kembali rujuk kepadanya semula. Maka dengan itu dapatlah diselamatkan rumah tangga tersebut. Baik. Seterusnya dipanggil sebagai rujuk. Maksud rujuk ialah hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah talak raj'i ini, suami ada hak untuk kembali semula kepada isterinya tanpa perlu minta persetujuan isteri. Maknanya semata-mata suami kata aku rujuk kau kepada engkau semula, maka jadilah dia sebagai isteri semula. Walaupun dia bantah, walaupun dia kata aku tak setuju, tak nak macam ni, tak boleh. Tak jadi, bantahannya tak jadi. Kenapa? Cerai merupakan kuasa suami, rujuk dalam iddah juga dikira sebagai kuasa suami. Okey, baik. Hukumnya adalah harus. Suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku. Itu contoh bagi lafaz rujuk yang mungkin boleh diucapkan oleh suami yang ingin isterinya yang diceraikan itu kembali semula kepada pangkuannya, menjadi isterinya semula. Syarat rujuk, kerelaan suami. Bukan cerai fasah atau khuluk. Bukan jenis yang mengadu di mahkamah, mahkamah batalkan perkahwinan. Ataupun dia bayar sejumlah wang maka suami ceraikan dia. Dan bukan cerai talak 3. Tak boleh rujuk cerai talak 3. Cerai talak 3 ni macam mana? Kena ada proses dia. Suami isteri tadi kena kahwin lain, kena berlaku persetubuhan dengan suami baru tu, kemudian diceraikan oleh suami baru, tunggu tamat tempoh iddah, barulah boleh kembali semula kepada suami lama. Isteri masih berada dalam iddah, itu syarat dia. Dan ada lafaz yang menunjukkan rujuk, syarat lafaz yang kita ucapkan tadi. Jadi di sini tak disebutkan, tak ada pun disebut dengan kepersetujuan isteri. Ini banyak orang salah faham yang menyangka bahawa kalau nak rujuk mesti isteri kena setuju. Okey, baik, terus. Ketiganya adalah nusyuz. Maksud nusyuz adalah keengganan isteri untuk mentaati perintah suami atau permintaan suami yang tidak bertentangan dengan syarak. Dia tak nak dengar cakap suami, perintah suami, padahal perintah suami itu tak bertentangan dengan syarak. Dia tak nak ikut. Maka ini dikira sebagai isteri yang nusyuz. Perbuatan ini hukumnya adalah haram. Contoh, isteri enggan mematuhi perintah suami supaya menunaikan solat. Dahlah perintah Allah, perintah suami pun tak nak ikut juga. Maka ini dipanggil sebagai isteri yang nusyuz. Suruh tutup aurat tak nak, ni isteri yang nusyuz. Seterusnya poligami. Poligami maksudnya amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Ini dinamakan sebagai poligami. Hukumnya adalah harus bagi seorang itu untuk berpoligami. Kelayakan poligami, tidak lebih 4 isteri pada satu masa.
Boleh berlaku adil kepada isteri-isteri dari aspek lahiriah seperti pakaian, tempat tinggal, nafkah, duit, apa semua sekali. Ini dipanggil sebagai ruang yang mana dia mesti berlaku adil. Mesti adil pada isterinya dalam perkara-perkara itu. Yang ketiga, mampu memberi nafkah zahir dan batin. Dia tu sihat, ada mampu untuk bagi nafkah. Okey, jadi ini merupakan kelayakan. Hilang kelayakan ini, maka tak layaklah untuk dia berpoligami. Okey, seterusnya ialah hadanah. Apa dia hadanah? Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk mengurus diri sendiri. Nak jaga anak kecil, maka dipanggil hadanah. Hukum menjaga anak kecil ni wajib. Okey. Spektrum ilmu, ibu ialah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinan dibubarkan. Namun terdapat sebab-sebab tertentu yang boleh menyebabkan haknya terbatal. Okey. Contoh, ibu murtad. Maka hak jaga anak tak boleh bagi dengan ibu. Kena bagi dengan ayah. Itu satu contoh sahaja. Baik. Seterusnya adalah anak angkat. Maksudnya anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Dia bela anak orang lain. Macam anak sendiri. Tapi ada beberapa perkara yang anak angkat ni tak sama dengan anak kandung. Hukumnya adalah harus. Harus kita ambil anak angkat. Spektrum ilmu, kita tengok hak anak angkat berbanding anak kandung. Dari sudut nafkah, sama dapat nafkah. Dari sudut pemberian, sama boleh bagi hibah. Wasiat, boleh diberi wasiat. Okey. Boleh diberi wasiat. Okey. Dari sudut pusaka, anak kandung terima pusaka, anak angkat tidak menerima pusaka. Yang kelimanya adalah wali. Anak angkat ni, bapa angkat dia tak boleh jadi wali. Anak angkat dia tak boleh jadi wali. Dan dari sudut nasab, dari sudut nasabnya tak boleh nak binkan. Tak boleh nak ambil anak angkat, binkan dengan bapa angkat. Tak boleh. Dia kena binkan dengan bapa sebenar. Kalau tak tahu bapa sebenar, maka dibinkan dengan Abdullah. Kalau bapa angkat nama Abdullah dah, maka keluar nak cari nama lain, Abdul Rahman ke contohnya. Okey. Implikasi perkahwinan tidak mengikut undang-undang Islam. Ada orang kahwin dia tak ikut undang-undang. Dia pergi kahwin di Thailand, tak ikut undang-undang Islam. Tak ikut undang-undang negara kita. Maka pasangan ini boleh didenda jika disabitkan dengan kesalahan berkahwin tanpa mengikut saluran yang betul. Tak ikut undang-undang yang dibuat oleh kerajaan, maka boleh didenda. Juga pasangan terpaksa dipisahkan jika didapati perkahwinan tidak sah. Mungkin tak ikut syarat betul, jadi tak sah. Maka pihak berkuasa tempatan boleh untuk memisahkan mereka kerana perkahwinan mereka itu dianggap sebagai tidak sah. Lagi, isteri tidak mempunyai dokumen sah untuk membuat tuntutan seperti hadanah dan pusaka jika kematian suami. Kahwin luar negara, tak ada surat menyurat, tidak disahkan oleh negara kita. Kalau berlaku kematian, isteri tak boleh tuntutlah dengan suami. Kenapa? Kerana dia tidak ada hubungan yang sah dari sudut undang-undang dengan suaminya. Keempat, kesukaran mendaftar anak untuk mendapat sijil kelahiran. Nak daftar anak, kena ada surat nikah. Surat nikah mana? Surat nikah Malaysia lah. Kalau Malaysia. Kalau surat nikah negara lain, dia tak boleh dijadikan bukti sebagai suatu perkahwinan. Mesti kena memohon dengan pejabat agama di tempat kita, baru kita boleh dapat sijil ataupun kita dapat pengesahan perkahwinan itu. Soalan kehebat, JAKIM menganggarkan kira-kira 70% pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket nikah ekspres dan tidak patuh syariah. Ada ramai. Cadangannya ialah cadangkan langkah bagi mengatasi masalah di atas. Cadangkan langkah bagi mengatasi masalah di atas. Apa yang kita nak buat? Okey, kita lihat cadangan yang Ustaz buat. Memberikan penerangan tentang risiko perkahwinan tersebut kepada masyarakat. Kerana masih ramai yang tidak tahu. Okey, kesannya perkahwinan sedemikian dapat dielakkan. Kesimpulannya, kita hendaklah mematuhi undang-undang negara agar kehidupan lebih harmoni. Perhatikan, kerana kesannya, kesimpulannya kita hendaklah, dan juga sekali lagi agar untuk memudahkan kamu menjawab soalan kebat yang lain di kemudian hari.
Jadi kita dah sampai kepada penutup. Sila klik di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini untuk menjawab soalan. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.